Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tachawang Senghau. Waalaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari berkesi majlis, dia nak bagi saya pentas. Dia nak suruh bawa balik pentas ni apa ni? Sahabat-sahabat pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, daripada rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan, saudara-saudari, bekas-bekas wakil rakyat. Sahabat-sahabat, terima kasih kita ada pada malam ini. Saya ingat kalau kita dapat 10 juta daripada Zuraida, dah boleh mewah sikit malam ini. Tapi malangnya Zuraida pergi merayu dekat mahkamah rayuan pula kan. Jadi kena tunggu bila duit tu dapat. InsyaAllah selepas Minang duit tu dapat, boleh buat kenduri besar dekat sini. Saya tak faham kenapa Tiben nak pergi buat laporan polis terhadap Sanusi. Biar ajalah Sanusi. Saya jumpa dia dekat Kedah lah kan. Ahli politik macam tu lah. Di atas pentas dia pumpang. Bila berjumpa dia tak cakap apa lah. Kan, jadi saya rasa bila kita mula jawab, tunjuk, orang mula nampak, InsyaAllah kita akan dapat berjaya tunjukkan wajah sebenar. Baik. Saya sebenarnya penat tiap-tiap malam berceramah ni, ada 4 minggu lagi ni. Tapi kita tahu di Selangor, semua dapatan menunjukkan insyaAllah Kerajaan Perpaduan tidak akan ada masalah untuk memenangi dan terus meneraju negeri Selangor insyaAllah. Setakat ini, tak ada tanda-tanda lah. Azmin, kalau nak tempah baju untuk angkat sumpah, boleh. Tapi tempah yang murah sikit. Sebab kalau tak jadi, malu saja kan. Jadi, saya faham kalau tengok dapatan, insyaAllah Selangor kita tidak bermasalah. Negeri Sembilan pun kita tidak bermasalah. Pulau Pinang pun insyaAllah kita tidak bermasalah. Kalau tengok kepada perjalanan kempen, sambutan, laporan dan macam-macam, di Kedah dan di Kelantan pun nampak ada perubahan yang baik. Cuma saya juga faham bahawa sebagai sebahagian daripada sumbangan kita semua kepada negara, dalam tempoh 20 tahun yang lepas, setiap pilihan raya ke pilihan raya, persaingan di antara parti-parti politik makin sengit. Itu biasalah. Pencerahan demi pencerahan, macam-macam parti yang masuk ini bila bersaing, dia jadi makin sengit. Dan bila makin sengit, maka rakyat ada banyak pilihan. Nak masuk pilihan raya saja, dia ada lebih banyak pilihan. Jadi sebab itu jangan ambil mudah. Dalam pilihan raya yang lepas, memang betul ada peningkatan undi yang lebih tinggi di kalangan pengundi-pengundi Melayu yang beralih kepada Perikatan Nasional. Kita tak tolak perkara itu. Terutamanya di sebelah pantai barat Selangor. Jadi kita kena terima, tapi pada masa yang sama kita gunakan kelebihan yang kita ada. Pertama, kelebihan Pakatan Harapan yang kini ada rakan daripada Barisan Nasional, yang dua parti ini, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, adalah hanya dua gabungan yang pernah mentadbir negeri Selangor ini, insyaAllah. Jadi gunakan kekuatan ini supaya kita dapat pertahankan kemenangan dan bentuk kerajaan yang baru selepas pilihan raya negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahawa Kerajaan Perpaduan ini adalah kerajaan persekutuan sekarang. Jadi itu juga bagi kelebihan kepada kita. Kita gunakan peluang ini, jangan jadi macam Sanusi. Kita gunakan peluang ini untuk kita terangkan
Apa masalah yang kita cuba selesaikan, bagaimana kita nak selesaikan, apa yang akan dapat manfaat kepada rakyat apabila langkah-langkah yang kita sedang akan dan telah jalankan ini selesai. InsyaAllah saya yakin orang Selangor selalunya memilih parti yang bawa pembangunan, bukan parti yang bawa kebencian, insyaAllah. Baik, Jadi sudah tentulah antara orang yang paling banyak kena maki tiap-tiap malam, terutamanya kalau ada siri ceramah macam sekarang, ada disiarkan dalam Facebook, di media sosial, memang itu akan menariklah banyak penonton-penonton daripada lawan kita, selalunya dimaki saya lah. Ada orang tanyalah, you tak kisah ke? Ni dia orang duk maki, cakap macam-macam. Satu ialah biasalah, kita jadi ahli politik, kita kena bentangkan apa yang kita nak buat. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Cuma kita tengok pula orang yang maki itu, siapa yang setuju, siapa yang tak setuju. Amalan kebiasaannya yang maki dalam media sosial ini, yang dia seronok sama sendiri, selalunya ialah orang yang memang parti lawan kita pun. Kemudian orang akan tengok lagi cara mereka membangkang dan cara mereka tidak bersetuju dengan kita. Kalau setakat maki hamun, silakan. Maki hamun tak pernah memenangi pilihan raya di negara ini, saudara-saudari. Yang menang pilihan raya ialah pembentangan idea bila kita sama-sama berkongsi maklumat, sama-sama mencerdik dan mencerahkan pengundi dan kita sendiri. Sebab itu saya tak kisah. Lagi ramai walaun yang masuk, lagi bagus. Sebab dia tak faham, lagi banyak dia maki hamun, lagi banyak penerangan kita ini sampai kepada kawan-kawan saudara mara mereka yang sebelum ini tak dengar kita pun mereka akan dapat penjelasan. Sebab itu saya ambil kesempatan tiap-tiap malam. Kalau ikut, tanya Nick, kalau ikut memang penatlah kami mula pukul 6 pagi sampai pukul 8, 9, mesyuarat tak habis segala jenis benda. Kemudian balik, mandi semayang sekejap, keluar, balik rumah sampai 1:30. Kalau zaman muda, mudah. Siapa-siapa yang muda lagi ni, korang bersyukurlah masih lagi muda. Sebab lagi muda, lagi senang tidur walaupun lambat nak bangun. Dia masalah bila makin tua, dia lagi susah nak tidur tapi kena bangun awal. Balik dia bukan boleh tidur terus, campur tolak semua, tidur pukul 3, pukul 6, 6:30 dah kena bangun, ulang sampai habis pilihan raya negeri, saudara-saudari. Baik, Kalau ikut penat, memanglah penat. Tapi kita berada dalam keadaan yang negara kita pun penat dan tenat. Jadi orang yang dapat tanggungjawab, saya ke, Nik ke, wakil rakyat yang ada, kita yang menjadi sebahagian daripada kerajaan di Persekutuan dan Negeri Selangor, kita pikul tanggungjawab itu. Jadi memang jadi tanggungjawab kita untuk kita terang satu-satu perkara yang dalam bidang kita. Dan serangan yang selalu dibawa ni, sebelum ini 6 bulan, saya tumpu kepada kerja merancang dan memastikan perkara-perkara yang penting untuk meletakkan negara kita di landasan ekonomi yang baik, yang itu selesai dahulu. Sebab kita dah kira, insya-Allah pilihan raya daripada bulan 5, 6 ke atas. Maksudnya, daripada mengambil alih bulan Disember, banyak perkara yang kita kena pastikan dasar dibuat dahulu, selepas keputusan dasar dibuat, kemudian diperturunkan kepada jabatan-jabatan yang mana memerlukan kerjasama swasta, panggil dulu syarikat-syarikat swasta supaya tempoh yang kita berkempen ini, sementara kita pergi balik berkempen malam-malam, itu tidak mengganggu perancangan dan juga kemajuan bidang tugas kita. Baik, Yang jadi modal sekarang ni, kononnya Perikatan Nasional kata, kerajaan perpaduan tidak ada hala tuju ekonomi. Yang itu saya kena jawab lah, tanggungjawab saya. Saya kalaulah yang kata itu, Profesor Jomo yang ada PhD daripada ekonomi, daripada Harvard, saya dengarlah juga.
Kalau yang kata tu contohnya yang memang ada pengalaman menjadi pengurus dana berpuluh tahun satu dunia, fahamlah juga. Ini yang dok maki tiap-tiap hari yang datang ini, kita nak cerita pasal inflasi pun dia tak faham, saudara-saudara. Ini jenis yang dia pakai dengar daripada TikTok, dia rasa dia yakin dia boleh jadi Menteri Kewangan Dunia. Jenis macam tu. Sebab itu malam ini saya nak ambil sedikit masa. Allah ni jam tak keluar masa. Saya lupa charge jam dah habis bateri. Sekarang jam ni sleep mode pula. Habislah korang. Kau habis pukul 2 pagi sebab tak nampak waktu. Jadi saya nak ambil masa sedikit walaupun malam-malam pukul 11 lebih. Jangan fikir kita dekat sini, fikir yang menonton di seluruh Malaysia. Kerana kita selalu ambil kesempatan ceramah ini ialah pentas untuk kita memberi pencerahan. Dan antara benda yang paling suka nak difahami ialah soal ekonomi ni. Sebab orang kata Malaysia ni, kalau ikut Tan Sri Muhyiddin lah, Malaysia ni dah hancur dah. Hancur lebur dah ekonomi. Teruk dah. Bagaimana kita menilai perkembangan ataupun kemajuan ekonomi negara? Kalau kita keluarga senanglah, kita tengok gaji kita tengok harta kita tengok perbelanjaan kita, gaji tolak perbelanjaan, tengok ada lebih, tengok hutang, tengok harta. Nah. Untuk negara, dia tak adalah banyak beza sangat. Lebih kurang macam itulah. Kita selalu tengok perkara pertama ialah pertumbuhan ekonomi. Yang orang duk kata pertumbuhan. Ataupun kalau nak nampak cerdik sikit lagi, beritahu pertumbuhan keluaran dalam negara kasar, KDNK. Saudara-saudari tahu ke tidak pertumbuhan semua ni sebenarnya maksudnya apa? Pertumbuhan ini diukur dengan keseluruhan perbelanjaan yang berlaku dalam sesebuah ekonomi, campur lagi juga nilai ekspor tolak nilai import lah. Dia lebih kurang macam tu. Jadi maksudnya, keupayaan keseluruhan berbelanja sebuah ekonomi. Maknanya, kalau pertumbuhan itu 5%, kalau tahun lepas negara kita campur semua ni, rakyat belanja, syarikat belanja, pelaburan campur dengan ekspor tolak import, maksudnya 100 bilion, itu maksudnya campur semua. Kalau dia kata pertumbuhan ekonomi naik 5%, maksudnya tahun depan dia jadi 105 bilion. Ada 5 bilion tambahan dan 5 bilion tambahan itu maksudnya ada yang orang dapat gaji lebih sikit. Ada syarikat yang untung lebih maka dia berbelanja lebih ataupun oleh kerana dagangan kita lebih baik maka kita ekspor lebih, kita beli kurang. Kenapa pertumbuhan ekonomi ini penting? Dia tengok tiap-tiap tahun kalau berkembang cukup penting untuk kerajaan, untuk rakyat, kerana itulah hasil cukai negara. Syarikat banyak berbelanja, maksudnya syarikat ada pulangan yang baik, untung yang baik, ambil cukai jadi pendapatan kerajaan. Jadi, fungsi pertama ataupun kayu ukur pertama kita tengok ekonomi ialah kita selalu tengok pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang baik, maksudnya ialah ekonomi itu berkembang. Bila ekonomi itu berkembang, kerajaan akan dapat hasil cukai lebih tinggi. Hasil cukai lebih tinggi maknanya kerajaan boleh bina jalan lebih baik, boleh bagi lebih banyak bantuan dan sebagainya. Itu yang pertama. Tapi ada masalah tau. Kalau berkembang, sebenarnya tak tentu bila pertumbuhan ekonomi itu naik tinggi, nampak cantik, tak tentu perkara itu yang baik. Ada syarat kedua. Syarat kedua dia apa dia? Harga mesti stabil. Itu yang orang kita selalu kata. Orang kita ni kanan pun tak boleh, kiri pun tak boleh. Jadi kalau saudara-saudari jadi dalam kedudukan saya atau Datuk Seri Anwar, mampus kita orang. Harga barang dia kata tinggi. Oh, harga barang tak mampu tinggi. Jadi kalau harga barang tinggi, untuk kita berbelanja dengan lebih selesa, yang akal logiknya ialah gaji kena naik, tak?
gaji naik, lebih gaji, maka kita bayar tu tak adalah terasa terbeban sangat. Tapi setiap kali kita bercerita pasal gaji, mesti ada yang kata, oh kalau gaji naik, harga barang pun naiklah, matilah kita. Kanan pun tak boleh, harga barang, gaji naik pun tak boleh, harga barang pun tak boleh. Ada betulnya. Sebab itu, selain daripada pertumbuhan ekonomi yang mesti berkembang daripada satu tahun ke satu tahun, syarat kedua pengurusan ekonomi nak tentukan negara ni teruk ke tidak, ni nak jawab Tan Sri Muhyiddin dengan Perikatan Nasional, duk maki tiap-tiap hari kata negara ekonomi merudum ni, kena tengok perkara kedua iaitu inflasi. Sebab bila lebih banyak wang, maka kuasa membeli lebih tinggi. Bila kuasa membeli itu lebih tinggi, harga barang terus naik. Dia bukan saja soal harga barang itu mahal. Kalau inflasi itu naik tinggi dan tidak terkawal, bermaksud satu, wang kita makin lemah dari segi kuasa beli dari satu tahun ke satu tahun. Dan yang lebih teruk maksudnya, bekalan yang boleh dibuat itu tidak lagi boleh menampung permintaan. Jadi, yang ini yang berlaku dengan cerita ayam tahun lepas di bawah Perikatan Nasional ni. Harga ayam mula naik, lepas tu dia macam gabra, dia tak reti gini kiri kanan, akhirnya dia kata, saya nak kawal harga. Tapi nak kawal harga sebab dia tahu yang itu saja, dia tak jaga sebenarnya kalau kamu tetapkan harga, tetapi pada masa yang sama, kamu tak bantu penternak-penternak ayam. Buat apa dia nak jual ayam harga RM9 apabila kos dia RM11? Akhirnya dia buat apa? Dia tak pelihara ayam. Bila dia tak pelihara ayam, bekalan ayam mula terganggu, yang ini makin naik lagi. Jadi sebab itu, mana-mana pengurusan ekonomi di dunia ini, dua perkara ini adalah perkara yang paling penting, iaitu mencari titik keseimbangan di antara pertumbuhan ekonomi dengan kestabilan harga yang dikawal ataupun ditentukan oleh inflasi. Negara boleh maju, tapi kalau inflasi tinggi, mati. Negara, kalau dia maju, tapi inflasi makin merendah sampai negatif, maksudnya pun ada masalah juga. Sebab bayangkan begini, kita beli rumah kita harga RM100,000 tahun ini. Kita dah belanja RM100,000. Tapi oleh kerana dalam keadaan negara yang dia deflasi, maksudnya harga dia menguncup dan mengurang tiap-tiap tahun, 5 tahun lagi yang kita beli RM100,000, dia tinggal RM70,000. Kita kerja tiap-tiap tahun ni, duk bayar. Tapi harta yang kita ada makin mengurang. Sebab itu, dua syarat utama yang digunakan oleh semua orang dalam dunia ini, kecuali walaun PN, hanya dua. Tengok kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian tengok pula kepada inflasi. Yang ini saja, saudara-saudari, boleh menjawab sebenarnya tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahawa ekonomi kita telah hancur. Hancur apanya? Pertumbuhan kita antara yang terbaik di rantau ini, suku pertama paling baik di rantau ini. Ekonomi berkembang 5.6%. Inflasi menurun 9 bulan berturut-turut sehingga menjadi kadar yang paling rendah dalam tempoh setahun. Jadi prasyarat utama untuk menguruskan ekonomi dengan seimbang, setakat ini kita sedang mengimbanginya. Pertumbuhan ada, harga barang tidak naik mendadak. Baik, apa makna harga barang inflasi semua ni? Pakcik-makcik semua ada yang berniaga, kan? Ada yang berniaga. Ada yang berniaga kedai makan, tu ada kedai layan diri. Bayangkan begini, hari ini pakcik jual nasi lemak pakcik RM5. Kalau esok pakcik kena jual nasi lemak pakcik RM4.50, baik atau buruk kepada pakcik? Baik atau buruk? Buruklah.
Memanglah naluri kita sebagai pembeli ni, kalau boleh, tak nak bayar pun, kita nak percuma. Betul lah, manusia macam tu lah. Tapi masyarakat ini bukan hanya ada pembeli, dia juga ada penjual. Jadi sebab itu, tujuan pengurusan ekonomi bukan nak suruh harga turun semata-mata. Kita nak pastikan bahawa keseimbangan harga itu bila dia naik, dia dalam keadaan terkawal. Sebab itu penting inflasi berada di dalam lingkungan 2 ke 2.5%. Yang itu sasaran kita. Sebab kita yakin kalau tengok semua data dan itulah amalan ekonomi satu dunia kecuali walaupun PAS. Iaitu kalau pertumbuhan ekonomi itu baik 4 ke 5%, cukup baik dikira sebab negara-negara Eropah, Singapura, berapa pertumbuhan ekonomi dia? Ada orang tahu? 1%, 2% je. Kita 4 ke 5%. Jadi kira baiklah. Inflasi kita, sasaran kita di dalam 2 ke 2.5. Yang itu imbangan yang baik, kita sekarang 2.8. Berapa inflasi di ekonomi-ekonomi lain? Eropah 7%. Filipina 8%. Di rantau ini, inflasi kita adalah antara yang paling rendah sekali. Baik, Kalau saya sebut begini, belum apa-apa lagi orang maki. Sebab dia kata, alah menteri tak faham kita hidup susah, kamu tak turun macam itu, macam ini. Itu sebabnya kerana soal kos sara hidup ini bukan semata-mata soal harga. Ia juga ialah soal gaji, saudara-saudari. Yang berlaku di negara kita ialah selama berpuluh tahun, pertumbuhan ekonomi kita ni makin pesat. Kaya. Sebab itu juga harga barang pun naik. Inflasi tiap-tiap tahun. Tapi malangnya, kepesatan ekonomi itu tidak semuanya diterjemahkan kepada gaji rakyat. Makin ekonomi berkembang, makin tinggi kesenjangan di antara yang cukup kaya dengan yang bawah ni. Yang betul-betul kaya, yang yang ke atas, yang betul-betul kaya. Yang kat bawah ni, kadang-kadang gaji tiap-tiap tahun tak naik pun. Kaki tangan awam naik berapa? RM50 setahun. Swasta, kalau dapat 2-3% tu cukup baiklah. Sedangkan inflasi makanan 6-7% setahun. Itu sebenarnya masalah sebenar ekonomi kita. Harga barang inflasi itu sudah berada di dalam sasaran yang baik untuk ekonomi. Pertumbuhan sudah ada sasaran yang baik juga untuk ekonomi. Tetapi kita kena tumpu pula kepada soal menaikkan gaji. Saya dah sebut tadi, mesti ada orang kata, lepas ni naikkan gaji ni nanti naik harga. Korang nak yang mana? Beritahu kat Menteri Ekonomi, korang nak mana? Korang nak harga naik tiap-tiap tahun ni tapi gaji tak naik. Nak ke korang? Dia sudah tentulah kita kena imbangkan dua-dua. Gaji itu perlu dinaikkan. Jadi orang tanya pula, kenapa gaji tak naik? Kenapa gaji tak naik? Sebelum ini, kita tidak ada apa-apa dasar pun mengenai gaji. Hanya lebih kurang 10 tahun yang lepas, kita mula memikirkan tentang gaji minima. Gaji minima. Gaji minima dulu mula 900, kemudian naik 1,200, baru-baru ini naik 1,500. Apa masalah bila kita hanya ada dasar gaji yang hanya menyentuh gaji minima? Orang kat bawah je lah yang kalau sebelum ini 1,200 dia naik 1,500. Yang lain tak dapat. Yang gaji dah memang atas 1,500. Tak dapatlah gaji minimal tu. Tak ada kenaikan gaji lah. Yang eksekutif, yang diploma, yang sijil, yang technician, yang lain tak dapat apa-apalah. Maka gaji itu terus berbeza kerana setiap kali negara kita, syarikat kita, ekonomi kita berkembang, sebahagian besar keuntungan itu disimpan ataupun dapat balik kepada tokeh.
Yang bawah. Sebab itu kita ada keadaan yang mana, semalam contohnya, semalam ya, ini hari apa? Hari Rabu. Hari Isnin ke tak? Hari Isnin. Semalam lah, hari Selasa. Selasa, saya ada satu persidangan ekonomi tapi dengan semua peguam-peguam kat Malaysia ni tak? Wakil-wakil peguam semua. Soalan yang sama, tanya pasal ekonomi semua bla-bla kan. Saya jawab balik lah. Yalah, ini masalah kita. Perkara biasa di firma-firma guaman. Yang budak baru kerja tu gaji dia 1,500, 2,000, 2,500. Senior partner yang ke atas tu gaji dia 200,000 sebulan. Beza antara yang bawah ni dengan yang paling atas tu sampai 100 kali ganda. Keadaan ini berlaku kerana kita langsung tidak ambil tahu. Maksudnya kerajaan sebelum ini menyerahkan bulat-bulat soal gaji ini kepada majikan. Majikan nak naik, naiklah. Majikan tak nak naik, tak apalah. Itu bukan masalah saya. Sebab itulah selepas 20, 30, 40 tahun, kita berada dalam keadaan yang walaupun inflasi itu adalah baik dan menepati syarat inflasi yang baik yang seiring dengan pertumbuhan yang baik, tapi rakyat di bawah rasa terbeban. Yang ini yang saya nak tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya nak tanya Sanusi, saya nak tanya Haji Hadi, saya nak tanya Menteri Besar Terengganu. Masa kamu jadi dalam kerajaan dulu, Perikatan Nasional 33 bulan ini, apa yang kamu buat selama 33 bulan untuk menyelesaikan masalah utama rakyat ini? Dalam keadaan sekarang kamu kata tiap-tiap hari, kerajaan ini tak buat apa-apa, kerajaan ini tak selesaikan masalah rakyat, kerajaan ini tak ada hala tuju ekonomi. Beza dia apa dia? Bila kita lihat keutamaan ekonomi negara, kita tumpu kepada yang rakyat dulu. Bukan sibuk nak buat lapangan terbang yang tak ada orang nak pakai. Yang itu yang kita kena tumpukan dahulu. Dan yang paling payah sekali nak ditumpukan ialah untuk memastikan selepas ini kita ada dasar gaji progresif yang membolehkan seberapa ramai pekerja kita ini menikmati kenaikan gaji tahunan yang perlu berlaku tiap-tiap tahun supaya kita menutup jurang gaji dengan kos sara hidup. Saya berani bercakap dan saya akan bercakap pasal benda ini sepanjang masa sebab saya tahu 33 bulan Perikatan Nasional berada dalam kerajaan, satu patah pun dia tak bercakap pasal gaji rakyat. Dia fikir masa itu ialah semua pasal projek. Semua pasal projek. Sebab itu saudara-saudari, kenapa pula Lala Mum datang ceramah malam-malam buta ni? Sebab itu saudara-saudari, bila kita ambil alih timbul soal utama. Pasal jana wibawa, tak jana wibawa, komisen. Yang dapat komisen, dapat gaji tinggi ni semua geng dia. Ayam tak ada, harga barang yang naik, yang sekarang kita sedang usahakan untuk menurunkan inflasi. Semua ini diwarisi daripada zaman dia. Tapi keutamaan dia semasa 33 bulan itu, saya fahamlah dia tak nak sentuh pasal gaji, saya faham sebab dia tak mudah. Kenapa dia tak mudah? Katakanlah, abang ada satu syarikat. Abang bayar gaji abang RM10,000 sebulan. Abang bayar pekerja abang 2 orang RM1,800 sebulan. Abang dah kira dah kereta 2 biji, rumah sebiji, isteri 2, campur tolak semua. Abang rasa kalau RM10,000 ni aku cukup-cukup je nak makan. Kalau aku tambah lagi gaji kepada 2 pekerja aku, kesianlah isteri nombor 2 aku. Susahlah macam mana nak kereta lagi 2 dan sebagainya. Jadi memang bila kita nak pastikan kenaikan gaji ini berlaku dengan sebaik mungkin yang melibatkan seberapa ramai pekerja-pekerja kita, dia bukan perkara mudah kerana sebahagian besar kaki tangan kita, tenaga kerja di Malaysia ini bukan kaki tangan kerajaan. Mereka kaki tangan swasta. Bukan boleh paksa macam itu je.
Sebab kalau paksa begitu sahaja, yang akan terjadi ialah syarikat-syarikat gulung tikar. Mana nak suruh naik gaji, tiba-tiba syarikat pun gulung tikar. Habis, orang yang ada kerja, tak ada kerja. Jadi saya faham sebenarnya nak menaikkan gaji ini bukan benda yang mudah. Ahli perniagaan pun takut, pekerja pun tak tahu macam mana. Sebab itulah, saya fahamlah 33 bulan Perikatan Nasional Jaga Tampuk Pemerintahan Negara, dia tak sentuh langsung pasal gaji. Dia memang kerja yang susah. Tapi paling kurang, janganlah lagak hero, bajet cukup hebat. Seolah-olah zaman dia dulu, segala-galanya berlaku dengan baik. Paling kurang, tengok diri dalam cermin. Itu yang saya selalu kecil hati dengan Azmin. Sebab dulu Azmin Menteri Ekonomi, masa dia tak buat apa pun. Dia tak, itu yang saya kata, susahlah dengan Azmin ni. Sebab kita sepatutnya, sebelum kita cakap apa-apa, kita tengok diri kita dalam cermin dululah. Tapi Azmin kalau dia tengok diri dia dalam cermin, faham-faham sendirilah. Dia tak nampak. Kabur semua. Baik. Sebab itu, sementara sekarang ini, kita sudah pun berjaya mengekang kenaikan harga barang itu pada paras inflasi yang sihat. 2.8% itu, dan kita jangka akan terus menurun, itu adalah dalam kadar inflasi yang sihat. Sementara kita tumpu kepada pertumbuhan ekonomi supaya terus berkembang, kita juga kena pastikan bahawa kenaikan gaji pekerja itu melibatkan dasar kerajaan. Kerana bila dia melibatkan dasar kerajaan, jadi tugas saya untuk pujuk kerajaan untuk memastikan ada insentif untuk naik gaji ni. Untuk pastikan bahawa kerajaan bekerjasama dengan pihak swasta supaya ada sumber yang mencukupi, supaya yang graduan-graduan ini gaji dia mula naik setara dengan kenaikan kos hidup. Sebab mana kita nak jawab sebagai kerajaan, sebagai pemimpin, sebagai orang tua? Saya mula kerja dulu, lepas saya kerja di London, saya balik Malaysia. Umur 25 tahun, awal-awal, masa itu pun gaji saya umur 25 tahun dah dekat 4,000. Masa itu, tahun 20, tahun 2001. Sekarang, budak umur 25 tahun nak dapat 2,500 pun payah. Banyak yang keluar universiti, gaji dia 1,800, 1,900. Mana kita nak jawab lepas 20 tahun, harga barang semua naik, segalanya naik, nak berkahwin pun lagi mahal, tapi gaji lagi rendah daripada 20 tahun tu. Kita tak boleh nak serahkan kepada swasta semata-mata. Nak paksa swasta pun tak boleh. Sebab swasta pun ada kekangan dia. Sebab itu kerajaan perlukan satu dasar yang memandatkan supaya negara dan ekonomi kita ini menaikkan gaji secara berkala yang melibatkan juga sebenarnya insentif daripada kerajaan. Itu yang saya sebut sebagai dasar gaji progresif. Kalau orang tanya saya apa saya duk buat 5-6 bulan, selain benda-benda lain, saya duk buat menatang ni lah. Ingat mudah ke untuk meyakinkan satu negara, untuk meyakinkan kerajaan dalam keadaan kita kekangan wang hutang 1.5 trilion, tiba-tiba ada seorang menteri ni dia duk sibuk cerita kena naik gaji, kena naik gaji, kena naik gaji, dan sebut kena naik gaji itu dia melibatkan kerajaan, kita perlukan banyak ini untuk naikkan gaji rakyat. Ingat mudah ke saudara-saudara? Tak mudah, tapi itulah jalan penyelesaiannya. Saya tak kisah sebenarnya orang kritik. Saya tak kisah sebenarnya orang nak kata apa-apa. Tapi biarlah kritikan itu datang dengan penyelesaian yang baik. Kalau kita tahu ada masalah kos sara hidup dan kita perlu menangani kos sara hidup, saya boleh sebut terus. Ini adalah tumpuan kerajaan perpaduan. Kita kawal inflasi, kita tambah kapasiti pengeluaran makanan, kita gandakan tanah-tanah kerajaan yang dibuka untuk tanaman,
kita bagi allowance kepada anak-anak muda untuk mengusahakan menjadi usahawan tani. Pada masa yang sama, kita juga insya-Allah saya yakin saya akan dapat yakinkan kerajaan bahawa kerajaan perpaduan menjadi kerajaan yang pertama dalam sejarah negara kita yang memberi komitmen untuk memastikan gaji rakyat naik selepas ini setara dengan kenaikan kos sara hidup. Lepas itu ikut suka korang lah nak kata apa. Saya dah melalui ini berkali-kali. Saya ingat kempen tahun lepas. Ramai orang kata Pakatan Harapan bungkus sebab kalah di Melaka dengan Johor. Saya kata kita ada peluang untuk menang 80 kursi ke 90 kursi. Jadi mereka yang duk kempen kata kita akan menang tu saya tegur pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan. Saya kata benda tu tak realistik. Rakyat pun tahu tak boleh. Yang kita boleh buat cuba menang 80-90. Lepas itu kita tengoklah Allah dah takdirkan semua. Kalau jadi kerajaan, jadilah. Kalau jadi pembangkang, jadilah pembangkang. Masa tu saya ingat lagi semua orang yang lawan kami, gelak kat kami, yang Pakatan Harapan marah kat saya macam nak makan saya. Saudara-saudari, akhirnya itulah yang jadinya. Zaman sekarang ni, bila dah jadi kerajaan ni, tak ada pun orang datang minta maaf dengan aku, maki hamun aku sebab dulu, bila YB kata hanya boleh menang 80, saya tak percaya, saya marah. Tak ada pun orang datang minta maaf. Macam itulah lumrah dunia. Masa kita cuba buat sesuatu yang boleh membawa perubahan, oleh kerana masyarakat, orang ramai ini, dia ambil masa untuk dia betul-betul faham dan hadam, memanglah dia tak percaya, dia cynical, dia kata dia menyindir, itu benda biasa. Tapi bila dah berlaku, saudara-saudari, bila yang perkara baik yang dibuat itu telah berjalan, insya-Allah masalah itu selesai. Dan bila masalah itu selesai, insya-Allah kita boleh fokus kepada perkara-perkara lain yang lepas itu menjadi keutamaan kita. Kerana bila kita kawal inflasi seperti yang berlaku sekarang, bila kita tumpu kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan seperti yang berlaku sekarang, dan bila kita telah meletakkan dasar gaji progresif untuk memastikan naik gaji secara berkala untuk kita tutup jurang gaji dengan kos sara hidup ini, barulah kita boleh mula tumpu pula kepada projek-projek lain, kerana sebahagian besar rakyat kita telah pun mendapat manfaat daripada pengurusan ekonomi negara. Saudara-saudari, nak marah saya marah. Saya sedikit pun tidak akan minta maaf kalau tugas saya selama 6-7 bulan ini ialah menumpukan kepada orang biasa. Kalau adalah orang kata, oh kenapa masih lagi belum ada projek bilion-bilion daripada kamu? Adalah, 2 minggu lagi kami umumlah 25 bilion. Tapi sebahagian besar daripada tugas saya dan tumpuan saya memang kepada ekonomi harian setiap rakyat yang paling banyak. Bukan toke, bukan benda projek besar-besar, bukan pengumuman besar-besar. Lepas kita selesaikan yang ini, bermula 2 minggu ini saudara-saudari, ni 27 bulan 7. Siapa yang duk kata kamu apalah tak ada pelaburan lah gitu gini, 27 hari bulan Julai, pastikan saudara-saudari baca surat khabar, tengok ceramah kami malam itu, kami akan umumkan 25 bilion pelaburan yang telah pun kita dapat komitmen, ada sebahagiannya telah berlaku, yang akan menawarkan peluang pekerjaan, 23,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi yang baru. Tapi yalah, yang itu bila berlaku tu dia berlaku. Yang penting ialah kita selesaikan juga masalah harian rakyat supaya kita tidak mengulangi kelemahan-kelemahan yang lalu. Yang kaya makin kaya. Yang kita tengok kayangan ni sangat kayangan. Tapi kalau yang kat bawah ni, keluarlah universiti macam mana, cerdiklah macam mana pun, dia lebih miskin daripada mak ayah dia.
Sebab zaman mak ayah dia gaji lebih tinggi, harga barang tak macam sekarang. Jadi itulah tugas kita sebagai kerajaan dan saya cukup berterima kasih kepada rakan-rakan dalam BN, dalam Kerajaan Perpaduan. Sebab saya nak sebut begini, saya tahu saya dan Datuk Seri Anwar adalah sasaran serangan utama pembangkang. Saya tahu. Saya tahu kalau saya jadi BN pun mungkin saya panik ni. Mampus aku ni. Tiap-tiap hari dia ni kena maki ni kan. Tapi sehingga sekarang nak tunjukkan betapa kami bersatu hati dan keserasian itu bukan mainan politik. Tidak pernah ada seorang pun lagi pimpinan Barisan Nasional atau GRS atau GPS yang mempersoalkan tentang perancangan dan prestasi ekonomi negara kita. Sebelah saya Tok Mat. Tok Mat orang korporat macam saya, pandangan Tok Mat tentang pengurusan ekonomi sama macam saya. Iaitu kita sebenarnya telah terlalu lama menangguhkan penyelesaian-penyelesaian yang sepatutnya kepada rakyat. Sudah tiba masanya, walau orang kata macam mana pun, kita kena selesaikan perkara-perkara ini, baru bila rakyat boleh bernafas, kita boleh kembali kepada projek-projek besar yang, yang sekarang ini Sanusi duk jaja mengata-kata. Jadi insya-Allah, saya tahu ceramah ini akan berterusan tiap-tiap hari untuk 4 minggu akan datang. InsyaAllah yang seterusnya, saya ulas secara terperinci tentang kedudukan mata wang. Jadi yang boleh hadir, yang tak boleh hadir boleh tengok di Facebook. InsyaAllah saya ulas dan saya maklumkan secara terperinci. Saya berharap dan mendoakan supaya bila kita mengundi dalam pilihan raya kali ini, kita mengundi pertama dengan akal, dengan iman, dengan hati yang baik untuk anak-anak kita. Sebab kita tak boleh mewariskan lagi masalah yang kita warisi sekarang ini kepada anak-anak kita. Hatta kalau bermakna kita kena bersusah-susah sedikit untuk beberapa masa yang pendek ini. Jadi dengan harapan itu, sebelum saya kena halau dengan kawan-kawan semua, saya doakan saudara-saudari balik terang hati. Kita ada 4 minggu lagi terus bekerja, ketuk pintu, santuni rakyat. InsyaAllah Allah dah tetapkan semua segala-galanya saudara-saudari. Masuk benda-benda macam ini, pilihan raya dan sebagainya, yakinlah kalau hati kita baik, kalau niat kita baik, menang kalah itu ada kebaikannya kerana Allah dah tetapkan segala-galanya. Jadi dengan ingatan itu, saya ucapkan terima kasih. Sese, Nandri Vanakam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.